Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Salam Kaizen Continuous Improvement. Berjumpa lagi dalam video kali ini di mana saya akan menerangkan tentang sejarah tingkatan 5 KSSM di bawah bab 6.3 iaitu menangani ancaman komunis bahagian pertama. Okey, kita teruskan kepada perkongsian hari ini. Untuk bahagian ini, saya akan membincangkan tentang menangani ancaman komunis untuk bahagian ancaman keselamatan di Sarawak. Dan kita terus kepada slide yang berikutnya, menangani ancaman komunis. Jadi kegiatan komunis adalah menjadi ancaman kepada keselamatan negara sejak sebelum merdeka. Ini kerana kerajaan telah mengambil langkah serius untuk membenteras kegiatan komunis. Apa yang telah komunis lakukan? Okey, terbahagi kepada 3 iaitu yang pertama, serangan bersenjata terhadap anggota pasukan keselamatan. Kedua, menyebarkan ideologi komunis. Dan yang ketiga, telah melakukan kegiatan sabotaj terhadap kemudahan awam. Kita lihat kepada ancaman keselamatan di Sarawak di mana sejak pendudukan Jepun di Sarawak, gerakan komunis ataupun dipanggil Clandestine Communist Organisation telah bermula. Jadi sasaran utama komunis adalah bahagian pertama dan ketiga di Sarawak. Ini kita akan lihat dalam peta yang seterusnya nanti. Komunis telah melakukan kegiatan serangan dan subversif terhadap orang awam. Jadi maksud subversif saya telah sertakan di situ iaitu segala kegiatan yang bertujuan untuk melemahkan dan memusnahkan sesuatu sistem politik, kerajaan, agama dan lain-lain dengan menjalankan aktiviti-aktiviti tertentu secara sulit. Jadi ini yang cuba dihapuskan oleh pihak kerajaan iaitu ancaman keselamatan yang telah dibawa oleh komunis. Okey, saya membahagikan bentuk ancaman kepada 2 bahagian iaitu gerakan politik dan juga serangan bersenjata. Di mana di bahagian gerakan politik yang pertama, komunis ini juga terlibat dalam politik kerana komunis juga menentang gagasan Malaysia dan seterusnya kerajaan Sarawak telah memburu dan menangkap ahli-ahli yang terlibat. Malah mereka telah melarikan diri ke Kalimantan dan kemudian membentuk Parti Komunis Kalimantan Utara dan meneruskan penentangan melalui pasukan rakyat Kalimantan Utara dan pasukan gerila rakyat Sarawak. Ini untuk pengetahuan saja. Gabungan tersebut telah membentuk Republik Komunis di Sarawak. Bentuk ancaman yang seterusnya adalah serangan bersenjata iaitu di mana permulaan serangan komunis terhadap orang awam. Ini yang masalah yang timbul sebab komunis mula menyerang orang-orang awam. Sebagai catatan, serangan komunis di kawasan Kuching, Sarawak iaitu di Batu Kitang. Kita lihat kepada usaha mengatasi masalah ancaman komunis ini. Jadi terbahagi kepada 2, kerajaan telah menjalankan 2 kaedah untuk mengatasi ancaman komunis iaitu terdiri daripada perang saraf dan juga operasi ketenteraan iaitu dipanggil operasi Hammer. Jadi kita lihat kepada perang saraf. Untuk perang saraf, apa yang telah kerajaan jalankan, saya pecahkan kepada 5 iaitu yang pertama, kerajaan telah mengadakan perhimpunan awam bagi memberikan kesedaran tentang bahayanya ancaman komunis dan telah menawarkan program pengampunan kepada anggota komunis. Selain itu, kerajaan telah menyebarkan risalah untuk menyampaikan maklumat tentang bahaya ancaman komunis serta menanam kebencian terhadap komunis. Di sini cikgu dah warnakan kawasan putih dan kerajaan mengisytiharkan kawasan putih yang bebas daripada ancaman komunis. Dan yang kelima, pembangunan infrastruktur yang mana kerajaan telah menyediakan kemudahan dan perhubungan yang lebih baik kepada penduduk.
Kita lihat pula kepada operasi ketenteraan iaitu operasi Hammer. Untuk bahagian operasi ketenteraan, kita boleh lihat di sini adalah bahagian pertama iaitu di mana operasi Hammer dijalankan, dan bahagian kedua iaitu di bahagian Seri Aman di mana operasi Seri Aman dijalankan, dan bahagian ketiga yang jauh lebih besar ini adalah operasi oleh Rescom. Untuk Rescom kamu pernah pelajari dalam bab 4 tingkatan 5. So kamu boleh kaitkan dan ini adalah bahagian yang paling besar iaitu bahagian ketiga Sarawak. Semua operasi ini telah berjaya melemahkan gerakan komunis di Sarawak. Kita lihat kepada operasi Hammer Sarawak iaitu di mana ancaman komunis di Sarawak telah membangkitkan semangat penentangan daripada penduduk tempatan kerana komunis ini mula menyerang orang awam, dan penentangan berlaku kerana komunis mula membunuh orang awam. Jadi kerajaan telah menggunakan kaedah yang sama yang telah digunakan pakai dalam rancangan Brinks untuk dilaksanakan di Sarawak, dan rancangan ini berjaya memenangi hati rakyat. Bagaimana nama operasi Hammer bermula? Ia diambil sempena ucapan Ketua Polis Malaysia iaitu Sir Claude Fanner, di mana Sir Claude Fanner telah mengatakan, "We'll hammer them, let the operation be called Operation Hammer." Jadi itulah timbulnya operasi Hammer. Masih di bawah topik kecil operasi Hammer Sarawak, di mana pada Julai 1965, tempatan baru telah didirikan untuk menampung lebih 7,500 orang. Dan dalam tempoh 3 hari, 1,200 keluarga yang kebanyakannya berketurunan Hakka, iaitu keturunan Cina, diarahkan berpindah ke 3 kawasan pertempatan baru sepanjang Jalan Puching dan Serian. Dan pertempatan ini dikawal sepenuh masa dan dikenakan perintah berkurung dalam tempoh 24 jam sehari. Ini bagi melindungi penduduk daripada ancaman komunis. Okey, disebabkan operasi-operasi yang telah dijalankan ini menyebabkan gerakan komunis mula goyah. Mula goyah tu maksudnya jadi tak stabil, dan ini menyebabkan langkah pembanterasan yang berterusan menyebabkan komunis ditangkap, dan akhirnya operasi Hammer tamat pada tahun 1970. Dan kemudian operasi Jala Raja dilancarkan di Asajaya di bahagian pertama. Dan pada Oktober 1973, pemimpin komunis iaitu Bong Ki Chok telah menulis surat kepada Datuk Patinggi Abdul Rahman Yaakob selaku Ketua Menteri Sarawak bagi menyatakan hasrat untuk berunding. Dan dengan itu, selepas beberapa hari, lebih kurang 500 orang komunis telah keluar daripada hutan dan menyerah diri. Antara usaha penting menghalang komunis yang telah dijalankan adalah yang pertama, rancangan penempatan Goodsir, iaitu nama operasi sempena David Goodsir, pemangku Komisioner Polis Sarawak. Dan yang kedua, kerajaan telah membuka kawasan pertempatan semula penduduk di kawasan Sarawak, di Siburan, Beratuk dan Tampah. Dan akhir sekali, iaitu Operasi Harapan, di mana Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj telah menawarkan pengampunan kepada anggota komunis dan 41 orang telah menyerah diri. Sekian sahaja perkongsian saya untuk kali ini. Terima kasih kerana sudi bersama sehingga ke akhir video ini, dan jangan lupa subscribe, like dan sharekan video ini kepada rakan-rakan yang lain. Jumpa lagi di video yang seterusnya, sambungan untuk bahagian kedua, dan salam Kaizen, Continuous Improvement.